Alright. Okey. Yang pertama sekali adalah huruf hijaiyah. Okey, apa itu huruf hijaiyah yang kita belajarlah? Yaitu daripada alif sehinggalah huruf ya. Yang mana huruf yang selalu kita guna untuk Al-Quran, dalam Al-Quran, yang terdapat dalam Al-Quran lah. Okey, ada Al-Quran. Maksudnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam channel, iaitu channel saya, iaitu Badrun Channel. Alright, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan Jawi. Okey, sebelum tu saya ingin beritahu apakah yang dimaksudkan Jawi. Jawi adalah satu tulisan yang mana telah digunakan pakai oleh orang Melayu dulu, yaitu okey, saya tulis kan apa itu tulisan. Okey, Jawi adalah satu tulisan yang digunakan pakai oleh orang Melayu di zaman lebih kurang sebelum merdeka lah. Yaitu melambangkan sebuah negara Islam. Okey. Inilah yang dinamakan Jawi, iaitu sebuah tulisan yang telah digunakan pakai oleh orang zaman dahulu, yang mana ia adalah bagi melambangkan negara itu adalah sebuah negara Islam lah. Alright. Okey. Ini kita bincang lain kali lah. Kalau ada yang mau bagi komen, silakanlah. Cuma ini yang saya tahu lah. Apa yang saya tahu, itulah yang saya akan bagi tahu. Dan dia lebih ke arah Islam lah. Jawi tidaklah wajib dipelajari. Cuma kita sebagai orang Melayu, kita kena tahulah macam mana untuk menulis Jawi. Sebab ialah kita kan inilah orang tanda personality sesuatu kaum lah. Contoh kalau Cina, ada tulisan Cina, kalau India ada tulisan India, dan Melayu kenalah tahu ni Jawi. Supaya apa? Inilah yang diwarisi oleh datuk nenek moyang kita sebagai bangsa Melayu. Okey, selesai yang ni. Seterusnya kita akan terus kepada huruf Jawi. Okey, apakah huruf-huruf yang digunakan pakai oleh maksudnya dalam pelajaran Jawi ni? Alright. Okey, yang pertama sekali adalah huruf hijaiyah. Okey, apa itu huruf hijaiyah yang kita belajarlah? Yaitu daripada alif sehinggalah huruf ya. Yang mana huruf yang selalu kita guna untuk Al-Quran, dalam Al-Quran, yang terdapat dalam Al-Quran lah. Okey, ada Al-Quran. Maksudnya daripada huruf alif sehinggalah huruf ya. Apa yang terdapat dalam Al-Quran itulah yang digunakan pakai dalam Jawi. Namun dalam Jawi juga terdapat huruf penambahan, yaitu huruf penambahan
bagi kata orang menyempurnakan bunyi dalam rumi. Sebab rumi ada huruf-hurufnya, contoh A, B, C. Ada huruf yang digunakan pakai dalam rumi tapi tidak terdapat dalam jawi. Contoh ca, apa lagi? C, P, G, G, kemudian NY, NG, yang mana ini adalah huruf-huruf yang terdapat dalam rumi tapi tidak terdapat dalam jawi, bukan jawi, maksudnya tidak terdapat dalam huruf hijaiyah. Jadi ia hanya terdapat dalam rumi tetapi tidak terdapat dalam huruf-huruf hijaiyah lah yang kita pelajari selama ini kan, yaitu alif sehingga ya, yang mana tidak terdapat. Jadi setelah ada jawi telah menambahkan beberapa huruf yang mana untuk menyempurnakan bunyi dalam rumi tersebut. Okey, huruf-huruf yang ditambahkan ialah, huruf yang pertama adalah huruf ca. Ini mewakili huruf C. Okey, saya padam dulu lah. Kemudian huruf ga mewakili kepada huruf G. Kemudian huruf pa. Huruf pa mewakili huruf P. Kemudian huruf nga mewakili huruf NG. Huruf ba, huruf ba. Mewakili huruf V, dan akhir sekali ialah huruf nya mewakili kepada huruf NY. Sebentar, dalam video ini juga saya akan letakkan kad dalil, yang mana kad dalil tersebut apabila kita tengok dan kita lihatlah, kita hafal huruf-huruf yang ditambahkan nih. Contoh ca, ga, pa, nga, va, dan nya. Ini adalah huruf-huruf yang mana yang ditambahkan dalam jawi. Selain daripada huruf hijaiyah, ditambah juga dalam huruf jawi supaya apa? Untuk menyempurnakan bunyi. Yang mana kalau contoh kita mau tulis pisau, dalam huruf hijaiyah tiada huruf pisau, tiada huruf pa. Jadi setelah kita akan susah. Jadi itu telah ditambah. Sekarang ni habis yang berkenaan dengan huruf ni. Nanti dalam video ini juga saya akan letakkan kad dalil yang mana kita boleh rujuk dan kita boleh hafalkanlah. Seterusnya huruf, kita terus kepada penyambungan huruf lah kan. Siapa? Alright, kita terus kepada penyambungan huruf yang mana kita huruf-huruf tunggal tadi. Maksud penyambungan huruf ni ialah huruf tunggal akan disambungkan. Sebagai contoh, ini adalah huruf ba, nun, dan ta. Pada asalnya ba, nun, dan ta ni adalah huruf tunggal. Maksud tunggal ialah huruf yang dia diri sendiri lah,
dia sendiri iaitu tidak ada penyambungan, tidak bersambung. Tetapi bila kita sambungkan, makanya itulah namanya penyambungan. Okey, kita sambungkan nun dan ta. Ini namanya penyambungan huruf. Okey, ini namanya adalah penyambungan huruf. Alright, seterusnya semua huruf boleh disambung, kecuali ada beberapa huruf yang mana tidak boleh disambungkan selepas dia. Maksudnya apabila ada huruf di depan dia, maka huruf tersebut tidak boleh disambungkan. Apa dia? Ini adalah alif, dal, zal, ro, zai, waw dan ba. Ini ada berapa huruf nih? 2, 4, 6, 7. Ada 7 huruf yang mana tidak boleh disambungkan selepas Ustaz buat anulah ringkasan tulisan Ustaz pun bukannya sangat, cuma kita berkongsi ilmu. Alright, ini adalah huruf yang mana kita tidak boleh sambungkan selepasnya. Apa maksud selepasnya? Okey, sekiranya huruf tersebut ba, dal dan waw. Okey, ba, okey, dal dan waw. Ini adalah huruf seperti mana yang kita bagi tahu tadi kan, yaitu huruf tunggal, tidak bersambung. Tetapi apabila kita hendak menyambungkan huruf tersebut, kita tengok dulu, cari dulu huruf-huruf yang mana. Yang ni saya bagi ringkaslah supaya senang dan supaya mudah kita ingat. Ini kita bagi ringkas adalah huruf sombong, yang mana maksudnya huruf tersebut tidak mahu berkawan, tetapi dia boleh dikawan. Maksudnya dia boleh ditegur, dia boleh disapa, boleh dikawan lah. Tapi dia jenis yang mungkin dia pemalu, tidak mau berkawan dengan orang lain. Jadi namanya huruf sombong. Jadi di sini kita akan letakkan dia tolak. Maksudnya setiap apa yang ada di depan dia akan ditolak. Tidak akan boleh disambungkan dengan huruf ni. Boleh faham? Okey. Dapat, kita akan terus kepada huruf ni lah, contoh ni kan. Okey, di sini ba adalah huruf peramah. Maksudnya dia boleh bersambung di mana-mana pun, di belakang, di depan, sama ada huruf sebelum ataupun huruf selepas, dia boleh disambungkan. Okey. Sebagai contoh ba. Okey, kita buat macam ni. Dal, yang bagus di sana, dal adalah huruf yang tidak boleh disambungkan. Maksudnya, tetapi ba berada di mana? Berada di belakang dal tersebut. Maksudnya dia berada sebelum dal. Jadi artinya di sini dia boleh tegur kepada si dal ni. Dia boleh sapa lah, dia boleh tegur lah. Maksudnya dia boleh berkawan dengan dal. Sebab dia jenis peramah, jenis yang mudah berkawan. Jadi akan tegur dengan dal. Lebih kurang macam ni lah kan. Ba, dal. Okey. Terus ya, oleh kerana dal tersebut adalah huruf sombong, dia tidak mau menegur. Di sini kita akan letakkan tolak. Tolak, yang mana dia tidak mau tegur ni singa ni. Walaupun singa ni adalah huruf peramah. Huruf peramah. Maksudnya sebab dia punya sifat ni tidak mau menegur, dia tidak mau berkawan pun yang di depan dia, maka dia tidak akan menegur lah. Dia tidak akan tegur. Dan asinglah singa ni, sebab dia tidak berkawan, tiada ada kawan. Okey, boleh faham? Kita tetap akan tulis singa, tetapi dia tidak boleh bersambung dengan dal, sebab si dal ni adalah huruf yang
sombong. Yang mana ia tidak bersambung lah. Jadi di sini ya ada sistem penolakan. Berbeza dengan ba tadi, ia sistem penambahan. Sebab ba adalah huruf peramal. Dia apa saja di depan dia mau kawan. Apa saja yang penting, apa yang ada di depan dia, dia mau berkawan. Okey. Habis. Ini adalah huruf-huruf yang mana antara huruf-huruf yang sombong lah, antara huruf-huruf yang tidak boleh disambungkan. Ingat huruf tidak yang boleh disambungkan selepasnya. Okey. 7 yang tidak boleh disambungkan selepasnya. Maksudnya ini adalah huruf yang tidak boleh disambungkan selepasnya. Alright, habis berkenaan dengan huruf sambung, kita buat ringkasan. Sebenarnya ada lagi yang Ustaz mau ajar nih. Sebenarnya macam mana huruf ya, macam mana huruf alif dibuat apabila berada di hadapan, bila di tengah, dan bila di belakang sekali, ataupun yang terakhir lah. Okey. Cuma itu nanti next video, sebab dia video pengajaran dia sangat panjang. Nanti Ustaz akan buat satu lagi video, next video yang mana akan Ustaz terangkanlah macam mana huruf tersebut apabila berada di awal, berada di tengah, dan juga berada di belakang, macam mana dia boleh berubah. Sebagai contoh, biar Ustaz terangkan satu saja lah kan. Huruf okey, ini adalah huruf nya. Okey, apabila yang berada di depan, contoh kita bagi contoh lah, nya, nun, waw. Okey, apabila yang berada di depan nya ni, ekornya akan jatuh ke bawah. Akan jatuh ke bawah. Sebagai contoh, nyanyi, nya alif, nya ya. Okey. Ia akan jatuh ke bawah, yang mana huruf tersebut memang gitulah. Sebab membezakan huruf nya dengan sa. Apabila huruf tersebut ditulis, apabila di depan, titiknya tidak lagi di atas, dia akan jatuh ke bawah. Sama juga apabila berada di tengah. Apabila ia berada di tengah, sama juga. Contoh menyanyikan, menyanyikan, sama juga ekor dia akan berada di bawah, dan ialah dan untuk membezakan huruf tersebut dengan huruf sa. Jadi boleh faham lah. Nanti kita akan membuat satu video yang mana akan ajar ni berkenaan dengan tulisan. Jadi sabarlah. Alright. Okay, for the next, untuk yang selanjutnya. Okay, selesai sudah tadi berkenaan dengan huruf dan juga berkenaan dengan penyambungan huruf. Okey, sekarang kita mau ajar berkenaan dengan suku kata. Okey, apa itu suku kata? Suku kata adalah bunyi yang dihasilkan, huruf yang dihasilkan melalui bunyi. Alright. Sebagai contoh, buka, yang mana ini adalah satu suku kata yang mana berhasil dari bunyi lah. Okey, bu dengan ka, bu adalah satu bunyi yang lain kan. Jadi Allah, bu adalah bunyi yang lain. Jadi penghasilan bunyi tersebut, inilah akan terjadi huruf-huruf ini yang mewakili huruf-huruf bunyi tersebut. Okey, bu, bila bu mesti ya biu kan, kemudian ka, ka. Okey, ini adalah maksudnya suku kata yang dihasilkan daripada bunyi. Ini suku kata pertama dan ini suku kata kedua.
Okey, ada juga yang bunyi tersebut panjang. Contoh keterlaluan. Keterlaluan. Okey, kita akan cari bunyi-bunyi tersebut. Okey, bunyi ke 1, bunyi ter 2, la 3, lu 4, an 5. Jadi di sini ada berapa suku kata? Ada 5 suku kata. 1 2 3 4 5. 5 suku kata. Okey. 5 suku kata. Okey. Keterlaluan. Artinya di sini ada berapa? Ada terdapat 5 suku kata. Okey. Habis.